Sambung kepada langkah yang kedua di dalam kita punya pengurusan kewangan, iaitu menilai kedudukan kewangan. Okey, untuk kita menilai kedudukan kewangan kita, sama ada kedudukan kewangan kita kukuh ataupun sebaliknya, adalah dengan cara kita melihat kepada aset dan juga liability yang kita miliki. Okey, so kita lihat dulu kepada aset. Aset ini merupakan item ataupun harta benda yang kita miliki, seperti wang tunai, simpanan tetap, pelaburan hartanah dan juga amanah saham. Semua-semua item ini adalah item yang kita miliki dan ini kita panggil sebagai aset. Manakala untuk liability pula merujuk kepada hutang kita ataupun tanggungan kita yang mana kita perlu keluarkan wang lah untuk kita membelanjakannya. Contohnya pinjaman wang, pinjaman bank, pinjaman kereta dan juga hutang kad kredit. Semua ini memerlukan untuk kita mengeluarkan wang untuk membayarnya. Ini kita katakan sebagai liability. Dalam kita nak mewujudkan pelan kewangan, kita akan ada dua perkara penting lah yang kita kena masukkan. Yang pertama sekali adalah sumber pendapatan kita, iaitu wang masuk kita, dan yang kedua adalah perbelanjaan kita, iaitu wang yang kita akan keluarkan setiap bulan. Okey, untuk sumber pendapatan ni dia ada dua lah. Sama ada pendapatan aktif ataupun pendapatan pasif. Manakala untuk perbelanjaan pula pun kita ada dua kategori, iaitu satu perbelanjaan tetap dan juga yang kedua adalah perbelanjaan yang tidak tetap. Okey, so kita lihat apa itu pendapatan aktif dan juga apa itu pendapatan pasif. Okey, pendapatan aktif ini adalah kita punya pendapatan utama kita. Kalau kita bekerja, pendapatan aktif kita merujuk kepada gaji yang kita terima, allowance yang kita terima dan juga commission yang kita terima. Manakala untuk pendapatan pasif adalah pendapatan yang kita tak mengerjakannya tetapi dia terhasil daripada dividen, faedah. Let's say lah kita ada membuat simpanan di dalam bank contohnya. So kita akan dapat faedah, kita akan dapat dividen. Itu kita katakan sebagai pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni ada kala kita akan dapat by monthly, bulanan, ataupun mungkin kita akan dapat secara tahunan. Itu adalah pendapatan pasif. Okey. Perbelanjaan ataupun wang keluar. Wang keluar ni dia ada wang keluar yang tetap. Setiap bulan dia tetap. Dia punya jumlah dia adalah tidak berubah. Katakan 500, 500, 500. Dan ada juga perbelanjaan yang tidak tetap. Perbelanjaan yang tidak tetap ni bermaksud dalam bulan itu pendapatan itu mungkin dia jumlahnya lain. Kemudian bila kita masuk bulan yang lain, jumlah perbelanjaan itu adalah lain. Contoh yang paling mudah adalah duit minyak kereta lah, sebab mungkin juga katakan bulan Januari kita banyak keluar pergi ke tempat yang jauh-jauh, so perbelanjaan untuk duit minyak kereta itu adalah lebih tinggi. Mungkin bulan yang seterusnya kita tak ada keluar sangat-sangat. Mungkin kalau keadaan sekarang ni PKP, kita banyak bekerja daripada rumah, so kita tidak memerlukan duit minyak kereta yang banyak lah. So itu kita katakan sebagai perbelanjaan yang tidak tetap yang sentiasa berubah. Sama juga macam bil api, bil air pun sama. Bil elektrik kita bulan-bulan mungkin berbeza. Bil air pun sama. Mungkin bulan ini tinggi dan mungkin bulan depan kita rendah. Okey, kalau perbelanjaan tetap ni, contohnya kita ada buat pinjaman untuk angsuran rumah. Angsuran rumah ni dia monthly, dia tetap. Katakan bulan ni kita tolak 1,300. Bulan depan pun dia akan 1,300 sampailah bulan-bulan seterusnya jumlahnya adalah tetap. Apa itu aliran tunai positif dan apa itu aliran tunai negatif? Okey, sebenarnya aliran tunai positif ni adalah jumlah pendapatan kita. Dia akan berlaku apabila jumlah pendapatan kita melebihi jumlah perbelanjaan. Berbeza dengan aliran tunai negatif, jumlah perbelanjaan kita lebih daripada jumlah pendapatan kita. Okay, cara untuk kita menentukan aliran tunai ni adalah dengan cara kita membuat jumlah pendapatan, kemudian kita akan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Kalau nilai yang kita dapat tu dalam bentuk positif, bermaksud jumlah pendapatan kita itu adalah melebihi jumlah perbelanjaan.
dan kita katakan sebagai aliran tunai positif. Manakala untuk aliran tunai negatif pula apabila kita jumlah perbelanjaan kita melebihi jumlah pendapatan. Kita ambil jumlah pendapatan, kemudian kita tolak dengan jumlah perbelanjaan dan didapati nilainya adalah negatif. So itu kita katakan sebagai aliran tunai negatif. Okey. Mewujudkan pelan kewangan, yang pertama langkahnya adalah kita kena tentukan tujuan yang kita hendak capai bagi matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. Kemudian kita membuat anggaran awal. Anggaran awal untuk kita capai setiap matlamat tersebut. Kemudian kita akan membuat kiraan simpanan bulanan yang kita perlukan untuk kita capai matlamat tersebut. Sebab kita dah tetapkan apa matlamat kita tu, kemudian berapa anggaran duit yang kita perlukan, sebenarnya kita boleh buat pengiraan simpanan bulanan yang kita perlukan tu. Berapa monthly yang kita kena tolak daripada sumber pendapatan kita itu untuk tujuan kita mencapai matlamat kita. Kemudian yang keempat adalah kita kena menganalisis tabiat perbelanjaan kita. Maksudnya perbelanjaan kita bulan-bulan tu macam mana? Adakah tabiat perbelanjaan kita itu melebihi daripada pendapatan kita ataupun sebaliknya. Kemudian kita akan tetapkan tempoh masa untuk kita mencapai setiap matlamat, dan yang last sekali adalah kita akan tentukan strategi pendapatan yang akan membantu untuk kita mencapai matlamat kewangan. Ya, ini adalah contoh matlamat kewangan individu. Katakan individu ni si A ni, Ali ni dia ada 4 matlamat dia. Ada matlamat jangka pendek, ada matlamat jangka panjang lah. Katakan dia ada 4 matlamat, iaitu dia nak berkahwin dan wang yang diperlukan adalah 15,000, dan dia juga mempunyai matlamat untuk memiliki kereta yang berharga anggarannya adalah 80,000. Yang ini kita katakan sebagai anggaran lah. Kemudian memiliki rumah 150,000 dan juga melancong 50,000. Yang ini semua adalah matlamat kewangan bagi si A ni, di mana dia nyatakan apakah matlamat yang nak dicapai dan berapakah anggaran yang nak dikumpul. Okey, so macam mana kita nak mewujudkan, macam mana cara contoh untuk kita mewujudkan matlamat kewangan kita adalah kita wujudkan dalam bentuk table. Dalam bentuk jadual, kita masukkan matlamat, kita masukkan tahun untuk kita mula membuat simpanan, kemudian tahun sasaran yang kita akan capai, dan tempoh masa yang kita tetapkan untuk mencapai matlamat tersebut, kemudian jumlah anggaran wang yang kita perlukan, dan juga berapakah komitmen bulanan kita. Ini kita kena buat pengiraan lah berdasarkan kepada kita punya sumber pendapatan dan juga analisis perbelanjaan kita. So kita boleh tentukan berapakah komitmen bulanan kita untuk kita mencapai jumlah 15,000 ini, dan seterusnya mencapai kita punya matlamat lah. Okey, kemudian kalau kita ada matlamat yang lain, so kita masukkan dalam jadual yang sama, masukkan dalam baris yang kedua, dan sampailah baris yang seterusnya kita akan masukkan semua matlamat kewangan kita tu lah. Okay. Dan diberi satu contoh, dikatakan Cik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000. Dan Cik Derek ni juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 650 sebulan. Okey, hitung aliran tunai bulanan Encik Derek dan jelaskan jawapan anda. Okey, so kita selesaikan yang A dahulu. Ingat tadi kita dah bagi tahu aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan, di mana jumlah pendapatan adalah merangkumi pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif, iaitu 3,000 kita tambah dengan 1,000, so kita dapat jumlah pendapatan adalah 4,000. Kemudian untuk jumlah perbelanjaan adalah perbelanjaan tetap kita tambah dengan perbelanjaan tidak tetap, iaitu 1,350 tambah dengan 650, so kita dapat 2,000. So untuk kita tentukan aliran tunai, kita akan buat jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan, iaitu 4,000 tolak dengan 2,000, so kita dapat 2,000. So dekat sini nilainya adalah positif. So kita boleh katakan sebagai aliran tunai Encik Derek adalah positif, iaitu sebanyak RM2,000, dan dia adalah aliran tunai positif yang baik
kerana Encik Derik mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan, dan hal ini membolehkan beliau melabur ataupun menghadapi situasi kecemasan pada masa akan datang, ataupun daripada pelaburan itu dia akan menjana pula pendapatan pasif. Okey, kemudian kita lihat kepada yang B, jelaskan aliran tunai Encik Derik jika pendapatan pasif Encik Derik tidak wujud dan jumlah pendapatan meningkat sebanyak 60%. Kita tahu pendapatan pasif tidak wujud bermaksud dia hanya ada satu sumber pendapatan, iaitu pendapatan aktif sebanyak RM3,000. Kemudian untuk perbelanjaan, dia kata Encik Derik jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60% daripada jumlah perbelanjaannya. Kalau tadi tu dia 2,000, so dia meningkat sebanyak 60%, bermaksud meningkat sebanyak 1,200. So jumlah perbelanjaan dah jadi RM3,200. Okey, aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan iaitu 3,000 tolak dengan 3,200, so kita dapat negatif 200. So ini menunjukkan aliran tunai yang negatif dan dia adalah tidak baiklah kerana Encik Derik menggunakan berbelanja melebihi daripada pendapatannya, dan ini akan membebankan Encik Derik, dan ini juga boleh menyebabkan Encik Derik membuat hutang yang lain ataupun menggunakan kad kredit.